A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? InsyaAllah pada semua pesakit-pesakit sunnah kita ada program, memang kita ada program dalam bentuk kumpulan yang Ustazah ajar berkumpulan. Maknanya pertama ialah Sabtu Ahad untuk wanita, jadi berperingkat-peringkat, dan alhamdulillah seperti mana kita belajar ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Ustazah ajar pada isteri-isteri di rumah kecemasan anak tak boleh nak nafas, susah nak nafas, macam mana cara perubatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama juga Ustazah ajar kepada program yang baru ni ialah isteri merawat suami. Jadi suami pun datang untuk kita merawat cara perubatan sunnah merawat penyakit yang terkini. Dan sama itu hari ini juga minta maaf kita nak masuk berapa Ramadan ni. Cuba beritahu Ustazah dah masuk berapa Ramadan. Sedar tak sedar masa berjalan dengan begitu pantas. Kita akan belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab, kita faham bahasa Arab dengan kaedah menunjukkan Al-Quran bahasa Arab dan tulisan Jawi serentak. Jadi saya nak menunjukkan bahasa Arab ini mudah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi di sini Ustazah nak beritahu pada semuanya, kita ramai-ramai kita belajar bahasa Arab secara ramai-ramai sekejap. Tak nak insya-Allah. Jadi di sinilah kita sama-sama belajar, dan Ustazah nak beritahu pada semua pesakit-pesakit sunnah kaedah yang Ustazah ajar, tolong amal dan praktikalkan. Kalau kita kata susah nak bernafas macam mana, sebab ada yang tak dapat hadir kelas. Ramai yang tak boleh nak hadir kelas. Jadi bila tak dapat nak hadir kelas, tiba-tiba ada yang pitam dan nak buat macam mana Ustazah. Sebab kita dalam Ustazah nak ingatkan balik semuanya. Ustazah ingatkan dalam Facebook Live, Ustazah biasa saya ingatkan ialah bulan Ramadan adalah bulan satu bulan yang Allah Ta'ala beri ialah penyembuhan. Bulan rawatan, bulan perubatan. Dalam setahun ada satu bulan yang Allah Ta'ala khususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah memberi kebaikan, keberkatan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Mana setiap apa tindak balas berlaku di bulan Ramadan, sebenarnya itu adalah penyembuhan. Bukan dalam proses penyembuhan, terutama mereka yang masalah penyakit tiga serangkai dan sebagainya. Jadi di sinilah Ustazah nak ajak kepada semuanya, kita tumpu bersama-sama untuk kita belajar tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu kita bersama-sama ajak anak kita menuntut ilmu, dan kita belajar tentang kaedah perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi segala puji dan syukur itu hanya milik Allah Taala. Jadi selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat buat sekalian alam, dan jutaan kesyukuran dipanjat pada ilahi yang telah memudahkan sesuatu yang sukar bagi kita. Untuk bukan mudah kita nak berpuasa, semuanya dengan perjuangan dan sebagainya, semuanya dengan keimanan nak pujuk anak kita berpuasa dan sebagainya. Semoga Allah melapangkan sesuatu yang sempit dan juga menghuraikan segala yang tersimpul. Jadi bersama-sama kita, yang ni Ustazah pun nak perkenalkan iaitu sesuatu yang saya kata bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab dan tulisan Jawi serentak. Dan Ustazah yang ini sudah ada hak cipta kita buat. Yang ni sudah ada hak cipta dia semuanya dah ada. Tapi Ustazah nak semua orang celik bahasa Arab. Celik kenapa? Al-Quran itu adalah satu mukjizat. Al-Quran adalah satu mukjizat, dan Al-Quran itu adalah dalam Al-Quran ada perubatan, dalam Al-Quran ada segala-galanya. Kalau kita memahami si Al-Quran, sebab ujian umat akhir zaman ialah ulama su, iaitu ulama dunia. Kenapa? Akhir zaman ulama sendiri tidak nampak khasiat kehebatan, iaitu ilmu-ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Di mana Al-Quran menceritakan tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran bahasa tentang madu, kebenaran tentang banyak sangat hazanah-hazanah tentang perubatan dan hasiat dan sebagainya. Jadi di sini Ustazah nak beritahu pada semua tentang kita sama-sama kita belajar dan kita fahami sekurang-kurang kita tahu, dan Ustazah akan ajar teknik maknanya bagaimana untuk memulihkan balik sistem pernafasan orang, masalah kahar dan juga
pesakit-pesakit sunnah komen. Masing-masing semua kena komen ya untuk Ustazah nak menjawab. Ustazah dah beritahu 3 hari cara kaedah yang Ustazah ajar ya. Bagaimana cara kaedah dan mana yang hadir kelas hari tu ada sedikit buat nota. Jadi Ustazah akan nota sedikit tu Ustazah akan huraikan ya supaya lebih jelas, lebih betul dan sebagainya, lebih tepat ya supaya kita dapatlah ya sedikit ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Kejap ya, Ustazah nak cari kejap. Sebab terlampau ramai sangat mesej dalam kumpulan grup persatuan ni. Kejap. Kejap ya. Okey. Jadi Alhamdulillah antara ramai pesakit-pesakit sunnah yang hadir belajar perubatan sunnah ni, ada pesakit kita Nurul Husna ya. Beliau maknanya ambil ilmu ni dan dia buat nota untuk memberitahu kepada pesakit-pesakit yang tak dapat hadir ya ke kelas dan apa yang rahsia-rahsia dalam ilmu perubatan sunnah ni. Jadi di sinilah ya Ustazah nak tunjukkan kepada kita semua ya. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat. Jadi kita tahu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi mukjizat Al-Quran ini bermula dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, bermula dengan huruf hijaiyah yang membentuk kalimat-kalimat Arabiah ya sehingga menjadi ayat-ayat yang sempurna dan bernilai tinggi. Jadi kita kena faham ya, jangan kita tahu bahasa Inggeris sebab ilmu yang manfaat ialah ilmu yang bila kita sakit. Contohlah kalau Ustazah ni katalah kita ni doktor ya, doktor pakar kanser, tapi bila kena diri sendiri kanser, ahli keluarga kena kanser ya, kita pun tak boleh nak merawat ahli keluarga kita. Tapi berbeza dengan perubatan cara sunnah Rasulullah, ada cara solusinya ya, orang mereka cara mereka, tapi kita perubatan sunnah adalah cara-cara kita sendiri. Jadi Ustazah akan kongsikan ya bagaimana kalau kadang-kadang kita dah usaha, kita dah ikhtiar di luar tapi tidak mendapat kebaikan. Jadi di sinilah juga kita belajar. Jadi hanya bahasa Arab saja yang Ustazah nak ingatkan, hanya bahasa Arab sahaja yang mampu mengungkap persoalan persoalan zahir dan batin manusia yang tentang manusiawi, duniawi dan ukhrawi dan makrifat dan hakikat. Jadi kita susah nak faham kalau ulama awal-awal lagi mereka dah tolak ilmu tasawuf. Ya, mereka awal-awal lagi ilmu tasawuf. Jadi mereka bercakap semua menggunakan logik-logik akal dan sebagainya. Jadi Ustazah nak semua pesakit-pesakit sunnah kumpulkan anak-anak kita belajar ya dalam setiap maknanya mukjizat Al-Quran ni bermula dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, bermula dengan huruf hijaiyah yang membentuk kalimah-kalimah Arabiah ya sehingga menjadi ayat-ayat yang sempurna dan bernilai tinggi. Jadi kita belajar sama-sama, kita mudah-mudahan kita ni celiklah Al-Quran bahasa Arab ya. Oh kata bahasa Arab susah, saya nak membuktikan bahasa Arab ni taklah susah macam mana. Ya, sehingga anda boleh menyusun ya, berkata saya nak pergi ke tanda, saya nak minum. Jadi perkata simple. Jadi bila kita buka Quran dia, kita faham apa yang kita membaca. Ya, rugilah ya kita kata kita belajar Al-Quran, kita baca Quran tapi kita tak faham apa yang Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kita cuma bergantung kepada kan ustaz ni cakap lain, kan ustaz ni cakap macam ni. Masing-masing ustaz memberi kupas, kadang-kadang mengikut hawa nafsu. Kadang-kadang ustaz yang ada ustaz yang menolak tasawuf, kan dia mengikut logik akal dia, berhujah dan sebagainya. Jadi jalan yang selamat iaitu kita belajar balik bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab ya, benda ni Ustazah dah ada hak cipta, tapi bila dalam kelab biasa Ustazah beri sebenarnya secara percuma. Cuma hak cipta ni untuk kita jaga ya daripada tak ambil masa juga 15 tahun 20 tahun ya, pergi ya, ada orang curi hak cipta tu, pergi lagi ya, ustaz cipta lagi yang baru. Ustazah ni kaedah teknik. Jadi Ustazah ni pun ya jadi bekas guru ya, jadi bekas guru mengajar ya anak-anak mengaji bahasa Arab dan sebagainya. Jadi tahu kelemahan-kelemahan di mana bahasa Arab ni sebenarnya. Sebab selalunya anak murid kita suka menghafal. Jadi teknik yang kita ajar ni bukannya teknik menghafal, tapi dia secara spontan. Dan insya-Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini memberi kebaikan dan keberkatan pada semua ya anda di luar sana. Mudah-mudahan anda merasai subhanallah ya hebatnya bahasa Arab. Jadi di sinilah ya kita sama-sama mempraktikalkannya. Yang jadi huruf hijaiyah ya, Ustazah nak ingatkan adalah permulaan ya kepada syifa. Makna permulaan syifa, rawatan segala penyakit dan masalah manusia. Jadi ya melalui getaran yang terbentuk hasil-hasil sebutan huruf hijaiyah itu yang betul
ya, kita merasai sebahagian daripada keajaiban ayat-ayat Allah SWT. Bagaimana pula kalau diamalkan keseluruhannya. Jadi ini yang Ustazah nak sampaikan, ya. Jadi kita sama-sama kita ikuti sebahagian rahsia dan mukjizat Al-Quran, ya. Di sini bersama kita belajar, ya. Belajar nampak macam simple asas. Dan mana buku Abdullah, mana buku hijau ni, mana sayang? Tolong cari buku hijau. Jadi kita nak sama-sama belajar, kita praktikalkan. Ya, kita belajar dan kita praktikalkan sama-sama, insya-Allah. Jadi sementara tu Ustazah nak kumpul, sementara kita menunggu yang lain. Ustazah baru-baru ni ada ajar, ya, kepada sesuatu bila kita belajar bahasa Arab, ya, kita belajar bahasa Arab. Setiap huruf apabila kita menyebut, ya, kita sebut biasa orang dengar huruf, kita dengar huruf alif, huruf ba, ta, ya, yang bertanda alif, yang bertanda mati. Jadi kita tengok ni huruf alif, ya, bertanda mati biasanya. Okey, kita sebut dulu, Ustazah sebut yang biasa dulu, iaitu bila ditandakan sukun. Biasa kita sebut. Kita biasa anak kita kalau jumpa yang ini, dia akan sebut A, ya, sebab dia tak sebut alif. Sebab apa dia tak balik? Sebab tu kita kata setiap huruf. Kata Allah Ta'ala kekalkan surah alif, lam, mim, yasin. So Allah Ta'ala kekalkan. Ya, sebab apa? Ini yang Ustazah nak beritahu kepada kita semua. Ya, kenalkan balik huruf-huruf hijaiyah. Jadi saya kenalkan untuk yang asas dulu, ya. Mula kita sebut, ya, perkataan huruf alif. Kita sebut alif. Alif, alif, alif. Mati dia pada huruf fa. Ya, alif, alif, alif. Sebab kalau kita percaya, macam orang kata getaran-getaran, guna kursi, guna ini, guna itu, kan. Yang itu kenapa kita boleh percaya, sedangkan benda itu adalah, ya, di luar sebenarnya susah nak bagi cara. Ya, seperti kalau kita sakit sunnah, ya, kalau you all duduk kursi elektrik, seolah-olah macam rambut kita masuk dalam blender akan tersimpul urat kita. So jadi cara perubatan sunnah ialah, ya, sebab tu kata Al-Quran itu adalah syifa, ialah kita menyebut setiap huruf-huruf itu dengan betul, ya, makhraj yang betul, tempat yang betul, tempat keluarnya yang betul. Itu dia akan membetulkan setiap, ya, sendi-sendi syaraf kita. Jadi kita sebut dengan betul. Kita sebut dengan betul, ya, kita panggil, kita sebut, ya. Kita sebut yang betul, ya. Alif. Alif. Ba. 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 Ya, kalau saya sebut sekali dengan pesakit, kita sebutkan sama-sama, ya. Alif. Ya, alif. 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 Ba. Mati pada hamzah. Ba, alif, hamzah. Ba. 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 Ta. 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 Sa. 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 Jim. 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 Mati pada mim. Matikan pada mim. Ha. 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 Mati pada hamzah. Kho. 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 Dal. 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 Zal. 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 Ra. 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 Zai. 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 Sin. 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 Shin. 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 Sad. 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 Dad. 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 Ta. 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 Za. 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 Ain. 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 Ghain. 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 Fa. 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 Qaf. 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 Kaf. 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 Lam. 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 Mim. 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 Nun. 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 Wow. 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 Ha. Ha.
ha, ya, ya. Okey, ini ialah ya huruf hijaiyah. Di atas tadi kita dah sebut tu ialah baris baris dengan baris hujung huruf itu ya disukunkan, dimatikan. Sebut kita dengan fasih berulang kali kerana sebutan huruf-huruf hijaiyah tersebut ya adalah permulaan kepada syifa. Permulaan kepada syifa, penyembuhan segala penyakit manusia zahir dan batin. Dan setiap sebut setiap sebutan kita. Sebab itulah hadirkan keyakinan kita bahawa doktor yang paling hebat, yang teragung ialah hanya Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang lain. Dari Allah Ta'ala lah datang penyakit dan kepada Allah jualah tempat kita kembali. Jadi kita sebut dengan huruf hijaiyah. Jadi kalau kita percaya pada kursi elektrik, percaya pada benda-benda yang lain, cuba kita sebut dengan betul. Alif, alif, alif. Ba, ba, ba. Ta, ta, ta. Sa, sa, sa. Jim, jim, jim. Ha, ha, ha. Kho, kho, kho. Dal, dal, dal. Zal, zal, zal. Ro, ro, ro. Zai, zai, zai. Sin, sin, sin. Shin, 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 shin. Sod, sod, sod. Dod, dod, dod. Ta, ta, ta. Za, za, za. Ain, ain, ain. Wine, wine, wine. Fa, fa, fa. Cough, cough, cough. Kaf, kaf, kaf. Lam, lam, lam. Mim, mim, mim. Nun, nun, nun. Wow, wow, wow. Ha, ha, ha. Ya, ya, ya. Wassalamu. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jadi kita dah belajar tentang huruf hijaiyah, iaitu itu yang biasa kita dengar. Jadi kita sekarang ni nak belajar bahasa Arab. Jadi kita nak belajar bahasa Arab. Jadi bila kita nak belajar bahasa Arab, Ustazah perkenalkan ialah pertama sekali kita bila belajar bahasa Arab, Ustazah nak kenalkan kalau ikutkan huruf hijaiyah dalam bahasa Arab, sebuah huruf hijaiyah itu di atas dengan teranjang berserta dengan alif lam. Biasa kalau bahasa Arab bila ada tanda alif lam, biasa kita tengok ada tanda alif lam. Perhatikan kalau tanda sukun ataupun dan tanda syiddah, ada tanda sukun dan tanda syiddah pada huruf-huruf hijaiyah tersebut dan bunyikan dengan sebutan kaedah yang betul. Kita sebut dengan kaedah yang betul. Jadi sebutan yang betul diiringi pula dengan niat yang ikhlas, akan melahirkan satu gelombang getaran, urat-urat nadi dalam tubuh kita. Barang siapa yang merasa ini, bertasbihlah, kita memuji Allah Ta'ala sebagai tanda keagungan dan kebesaran Allah. Jadi kalau misalnya dalam kelas, kalau dalam kelas pelajar-pelajar akan belajar al-alifu, al-alifu, al-alifu. So kita dengar dalam bahasa Arab biasanya ada alif lam. Biasanya bahasa Arab ada tanda alif lam. Jadi bila ada tanda alif lam, kalau kita belajar basic dalam bahasa Arab, baitun. Jadi nak baca dengan apa? Jadi kalau kita tak biasa, jadi sebab itulah dalam bahasa Arab kita mulakan daripada huruf hijaiyah tu, kita kenakan apabila ada tanda alif lam tidak boleh ditanwinkan. Jadi benda ni banyak Ustazah buat 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan ustaz, kita ambil maknanya daripada guru-guru agama. Guru agama bila kita test, kebanyakan benda yang ada tanwin saja pun tak lepas. Benda tu banyak yang
kesalahan-kesalahan sangat. Mereka masih keliru. Nak tanwin ke tak nak tanwin? Ya, jadi di situ bila ada alif lam, ya tidak boleh ditanwinkan. Jadi di sinilah yang kita kena faham, ya, perhatikan betul-betul, ya, tanda sukun dan tanda syiddah macam mana kita nak bunyikan dia. Jadi kita sebut biasa saja kalau dengan pesakit saja belajar baca Arab kaedah mudah, saya akan bunyikan al-alifu, 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 al-ba'u, 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 at-ta'u, 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 as-sa'u, 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 al-jimu, al-jimu, al-jimu. Kebanyakan anak-anak murid diorang dah terbiasa sebut jim tu dijadikan ja. Jadi bila saya sebut, bila mengajar mereka bukan kata anak-anak aja, ya. Yang melakukan kesilapannya iaitu guru-guru juga. Kadang-kadang mereka sebut al-jamu. Kadang-kadang orang sebab apa dah jim tu dah terbiasa jadi ja. Sebab tu bila kita buat, kita kata jim ialah jim. Kalau jadi ja ialah jim fathah jam. Jadi al-jimu. Jadi 1 2 al-jimu, al-jimu. Al-jimu, al-ha'u, 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 al-kha'u, 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 ad-dalu, 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 az-zalu, 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 ar-ra'u, 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 az-zayu, 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 as-sinu, as-sinu, السين الشين 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 الصاد 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 الضاد 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 الطاء 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 الظاء 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 العين 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 الغين 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 الفاء 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 القاف 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 الكاف 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 اللام 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 الميم 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 النون 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 الواو 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 الهاء 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 الياء الياء الياء. Jadi ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ya ini basic dalam bahasa Arab. Ini kena tahu. Ya anak-anak kita kalau tak tahu pun ajar anak kita apabila ada tanda alif lam. Ya Abdul ambil marker, kita ambil apabila kalau anak kita belajar bahasa Arab, ya basic dia, kalau anak kita tak tahu kan, kita apabila ada tanda alif lam, apabila ada alif lam, apabila ada tanda alif lam, apabila ada tanda alif dan lam, ya tidak boleh ditanwinkan. Ini tanwin, tidak boleh ditanwinkan. Ini tanwin. Apabila ada alif lam tidak boleh ditanwinkan. Mana tak boleh ditanwinkan? Ya sebab tu kita kena baca, ya. Sebab tu kita baca, tak boleh kita baca maknanya kalau baitun al-baitu. Kita tak boleh baca al-baitun, kita baca al-baitu. Madrasatun al-madrasatu. Jadi sebab tu kita kena faham. Kalau orang tak biasa lidah dia menyebut al-alifu, al-ba'u, at-ta'u, as-sa'u, nanti dia akan bila madrasatun nak sebut am-madrasatu. Dia dah tak biasa. Tapi kalau kita latih daripada permulaan huruf hijaiyah, ya, dan pada situ ya buku kaedah kaedah 2T tafsir wa tafhim ni yang kita belajar kaedah Al-Quran bahasa Arab tulisan Jawi serentak, dan bila kita belajar bahasa Arab kita faham makna, tujuan kita ialah biasakan lidah. Sebab kita nak bercakap, kita bukannya nak sebab itu kalau tak biasa jadi susah. Jadi sebab tu kita latihkan anak kita daripada huruf hijaiyah.
Kata al-alifu, al-alifu, al-ba'u, al-ba'u. Anak kita takkan baca abba'u. Dia takkan baca abbatun. Dia takkan baca macam tu. Sebab apa? Lidah dia dah biasa. Walaupun ada perkataan-perkataan baru, dia akan cuba. Sebab kita nak sebutan Arab. Kita nak bunyikan huruf-huruf dalam bahasa Arab. Kita nak bercakap ataupun kita nak membaca Al-Quran. Jadi kita tak tahu ini aliran Qomariah ke aliran Samsiah. Tetapi lidah yang kita latihkan daripada buku asas tu tadi, nak memberitahu maknanya kaedah al-alifu, alifun, alif. Al-ba'u, ba'un, ba'. Jadi kita nak ingatkan apabila ada tanda alif lam, jadi tidak boleh ditanwinkan. Ingat, ini kita kena ajar pada anak kita. Apabila ada alif lam, tidak boleh tak boleh ditanwinkan. Okey, jadi ini yang Ustazah nak ingatkan. Okey, bila kata ada tanwin, bila ada baris tanwin, baris dua di atas, baris dua di hadapan, baris dua di atas, dua di bawah dan di hadapan, tidak boleh dibaca dengan alif lam. Tidak boleh dibaca dengan alif lam. Ingat, tidak boleh dibaca dengan alif lam. Contoh huruf alif, ba, ta tadi, alifun, ba'un, ta'un, sa'un, jimun. Jadi kita belajar sama-sama. Kita ajar. Sementara kita nak macam mana? Kita nak ni. Kita sebetulkan lidah kita dulu. Ustazah nak betulkan lidah. Okey, kita tengok sini. Tengok kat sini. Okey, kita tengok sama-sama. Huruf alif bila tidak ada ditanwin dibaca alifun, ba'un. Okey, 1, 2. Alifun, 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 ba'un, 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 ta'un, 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 sa'un, 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 jimun, 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 ha'un, 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 dalun, kha'un, 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 dalun, 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 zalun, 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 ra'un, 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 zayun, 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 sinun, sinun, sinun. Buka pintu, dek. Shinun, 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 sodun, 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 dodun, 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 ta'un, 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 za'un, 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 ainun, 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 wainun, 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 fa'un, 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 qafun, 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 kafun, 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 lamun, 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 mimun, 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 nunun, 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 wawun, 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 ha'un, 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 ya'un, ya'un, ya'un. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, huruf hijaiyah yang saya sebut tadi bertemu dengan tanda tanwin. Jadi kalau huruf hijaiyah yang bertanwin, saya ulangkan balik, tidak boleh bertemu dengan alif lam. Yang tadi saya cakap tadi, kalau yang bertanwin, kalau kita mula belajar bahasa Arab anak kita yang asas, basic, tidak boleh bertemu dengan alif lam. Menunjukkan kalau alif lam ni sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, nanti itu menunjukkan benda yang tentu, benda yang khusus. Lepas tu nanti kita akan, lepas tu kita nak belajar yang asas ini. Sebab bila belajar yang asas, insya-Allah kita akan faham. Sebab tu belajar Al-Quran bahasa Arab Jawi, kaedah tuti, belajar sampai reti. Jadi belajar tafiz wa tafhim. Tak maulah kita hanya belajar hafal Quran, kita hafal Quran, tapi kita tak faham makna yang kita baca. Jadi mudah kita dibohongi siapa? Kita hafal Quran, tapi kita mudah dibohongi oleh sesiapa sahaja. Jadi di sini jadi apabila huruf hijaiyah itu bertemu alif lam, maka hijaiyah tersebut tidak boleh ditanwinkan. Jadi kesimpulannya, alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu dalam satu kalimah Arabiah. Jadi alif lam dan tanwin tidak boleh bertemu dengan satu kalimah Arabiah. Perhatikan dan sebut